Assalamualaikum, salam bahagia, salam Malaysia Madani. Kembali bersama-sama kami dalam Iris Wanita. Saya Hani Hamid dan teman saya. Saya Zaid Kirana. Macam biasalah, kita adalah pengacara Iris Wanita. Ya. Okey. Lupalah tagline kita. Dinamik, karisma, inspirasi. Okey, cerita pasal kisah inspirasi ni banyak sebenarnya yang kita telah tampilkan bersama dengan anda, dan kita pun dah masuk bulan Julai ni, Zaid, kan? Betul. Kalau kita imbas balik, maknanya lebih kurang 3 bulan lah di mana Iris Wanita musim baru ni bersiaran. Dan banyak juga kisah-kisah inspirasi yang kita tampil dan kita bawakan untuk kita sama-sama garap dan kita amalkan dalam kehidupan kita. Betul. Dan kalau kita tengok balik sebenarnya, Zack, kita harapkan apa yang kita paparkan selama ini memberi impak kepada kehidupan anda untuk kita lakukan sebarang perubahan untuk menjadi lebih baik lagi. Semangat tu ya hari ni ya. Tapi betul lah, itulah yang kami harapkan sebenarnya daripada kalian semua penonton Iris Wanita. Sebab itulah kita masih lagi mengalung-alungkan komen, pandangan dan juga cadangan kalian untuk kita tambah baik lagi moto Iris Wanita untuk musim kedua ini. Jadi bolehlah hantar komen anda ke Facebook, Instagram, TikTok Iris Wanita, ataupun boleh emailkan saja ke iris.wanita@gmail.com. Ya, kita harap sangat anda boleh beri komen balas pada apa saja untuk menambahbaikkan kami. Dan yang paling utama juga, kalau kita imbas sikit juga berapa episod kisah inspirasi yang kita tampilkan, bila kita tengok tetamu-tetamu kita ni kan, kita sebenarnya macam rasa macam dalam sedikit lah dalam jiwa tu kan, cemburu ada, tapi cemburu ke arah yang baik. Maksudnya kita nak jadikan mereka sebagai contoh, jadikan inspirasi, dan kita pun nak berjaya seperti mereka. Betul. Tapi kalau kita tengok apa yang dapat saya perhatikan, persamaan ni, walaupun mereka dia datang daripada latar belakang yang berbeza, persamaan mereka adalah dari segi aspek iltizam, sikap dan juga pendirian mereka. Setuju. Betul. Dan Zaid juga nampak komitmen dan kesungguhan itu yang sentiasa berterusan. Itulah yang menjadikan mereka ini sentiasa hebat. Betul tak? Betul. Dan juga kesanggupan untuk mereka menghadapi apa jua cabaran yang mendatang. Dan apa yang boleh kita tengok juga perbezaan di antara orang yang sangat berjaya dengan orang yang kurang berjaya adalah kuasa bertindak. Mana orang yang berjaya ni, mereka bangun dan berusaha untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Mereka tidak hanya mengimpikan sesuatu, tapi mereka juga bangkit dengan apa yang mereka impikan itu, dan mereka sanggup berkorban apa saja. Betul. Karakteristik orang yang berjaya, biasanya mereka jatuh atau gagal, mereka akan bangkit berkali-kali. Itu yang bezanya antara orang yang berjaya dengan orang yang tidak berjaya. Betul. Dan ini sebenarnya yang kita nak garapkan dalam siaran Iris Wanita pada kali ini bersama-sama dengan tetamu istimewa untuk kita berbicara tentang pelbagai aspek berkaitan juga dengan pengorbanan yang dilakukan. Jatuh sekali, bangkit berkali-kali. Betul. Dan sudah pastinya jalan ini bukan mudah untuk kita berjaya. Betul. Bertepatan dengan satu pepatah, kita kongsi sikitlah, yang bulat tak datang bergolek, yang pipih tak datang melayang. Benar sangat. Kan tanpa usaha dan pengorbanan dari jiwa, pastinya semua ini tidak akan menjadi realiti. Betul. Jadi itulah sebenarnya yang kita akan bawakan bersama dengan seorang tetamu kita ni. Kita tampilkan khas dalam Iris Wanita pada kali ini. Seorang wanita yang saya sifatkan sebagai kental, berani, berjaya dan juga dengan izin unstoppable. Macam bunyi kan? Jadi siapakah wanita hebat yang akan kami bawakan pada kali ini dan kita bicarakan ini? Kita akan bersama-sama beliau sebentar lagi, dan kita nak saksikan terlebih dahulu klip video ini. Jenama Telekung Siti Khadijah rasanya dah tak perlu kita perkenalkan sebenarnya. Tetapi apa yang kita nak tahu, untuk dapat nama yang kuat seperti hari ini, pastinya ada jalan dan juga orang kata apa, laluan yang berliku. Itu yang kita akan kongsikan pada hari ini sebenarnya. Betul. Dan kerana itulah kita rasa sangat berbesar hati hari ini terdapat bersama-sama watak utama di sebalik kejayaan jenama Siti Khadijah, itu pemilik dan pengasas butik Siti Khadijah Apparel dan Berhad, iaitu kita perkenalkan Puan Hajah Fadzila Indah Sulaiman. Assalamualaikum dan selamat datang ke Iris Wanita. Apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khabar baik. Terima kasihlah menjemput saya datang. Terima kasih sudi bersama dengan kami, itu paling penting kan. Okey. Kalau kita hitung kira, lebih kurang
14 tahun ya, bagaimana membina jenama yang gah, perjalanan daripada hanya seorang suri rumah yang difahamkan bermodalkan hanya RM10,000 pada awalnya dan kini memiliki empayar perniagaan yang mempunyai lebih daripada 40 cawangan, difahamkan dah masuk 50 dah sekarang ni Puan, dan di seluruh negara, malah juga di luar negara, nampak manis dan indah belaka tapi hakikatnya terlalu banyak sebenarnya undak ranjau yang terpaksa ditempuh sepanjang untuk membina kejayaan ini. Jadi kalau kita boleh kongsikan sedikit di sebalik membina jenama ini, apakah yang terpaksa dilalui selama hari ini? Silakan Puan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Terima kasihlah menjemput saya pada hari ini kan. Nak kata jalan berliku tu, dia ada juga jalan yang waktu kita nak membina, kata memang ada susah dan senangnya. Ya. Dan yang paling utama yang saya nampak dalam membina sesuatu perniagaan ni ataupun satu apa-apa organisasi, bukan saja perniagaan, sama ada rumah tangga ataupun perniagaan, apa yang kita perlukan adalah seorang leader. Leader yang begitu faham apa yang dia nak dan begitu cekal untuk menghadapi apa jua cabaran yang datang. Yang dia dah agak dah akan menghadapi saat-saat ni dan liku-liku ni semua kena hadap semuanya. Ini orang kata asam garam kalau kita berniaga ataupun apa saja yang kita lalui dalam hidup, betul lah. Cuma ada satu yang saya terbaca ini, pada awal perniagaan Puan, ada satu ketika itu ada berlaku lambakan stok yang tidak laku pada ketika itu. Bagaimana Puan dan juga suami hadapi situasi itu pada ketika itu? Seperti yang Hani tanya tadi kan, ada dengan modal RM10,000. Waktu itu ada RM10,000. Jadi nak berniaga, nak buat apa dengan RM10,000 ni? Yang kita tahu berniaga ni nak menjual. Apa yang nak dijual? Mestilah produk kan. Jadi waktu tu saya boleh menjahit telekung, menjahit lah. Saya nak menjahit tudung. Tapi ada kawan kata, jahitlah telekung. Sebab telekung tak ada lagi jenama telekung kan. Tudung dah banyak waktu itu, 14 tahun yang lalu. Jadi bila saya tanya dengan, saya kata telekung betul ke ni kan. So, tapi saya yakin dengan apa yang diarahkan kepada saya tu. Jadi dengan modal tu saya buat telekung lah. Jadi buat telekung, dah buat dengan modal tu. Lepas tu tak pandai nak menjual. Jadi bila tak yang tahu buat tapi tak tahu nak jual. Jadi berlakulah berlambakannya daripada hasil daripada RM10,000 tu dijadikan telekung, tak boleh jual, jadi lambakan yang tak boleh. Tak ada siapa yang nak membeli lah. So, macam mana masalah tu diselesaikan? Saya ada berkawan dengan peniaga-peniaga tudung. Waktu itu adalah jurnalis yang datang kan, berkenalan-kenalan. Saya ceritalah saya ada buat telekung macam ni, sejahit-jahitan special yang macam ni tak pernah ada di pasaran. Telekung saya lain daripada yang lain. Jadi dia berminat. Jadi dalam pada tu dia kata, boleh tak saya cover benda ni masuk dalam newspaper lah kan, buat khabar waktu tu. Jadi apabila artikel saya tu ditulis, dia menjadi, kalau sekarang zaman panggil zaman viral lah. Jadi waktu itulah menjadi titik tolak telekung tu diketahui, baru diketahui macam okey, saya ada produk ni dan nombor telefon semua dibagi kan. Jadi waktu itu telefon bertalu-talu sampai orang kata nak bangun pun tak boleh. Dan dapatlah kepada salah seorang penerbit TV. Jadi daripada situ bila masuk TV pula, apabila tadi dekat paper kan, tak nampak, tak kelihatan, tak nampak dia punya material telekong ni kan, dia flowy macam ni, lembut, tak boleh nak diceritakan sangat kan, dia kertas. Jadi bila di TV tu kita datang dan diperagakan, ceritakan kelebihan-kelebihan telekung saya ni dengan specialnya. Jadi dari situlah yang lambakan telekung hasil daripada RM10,000 tadi tu ada 200 helai, 200 pasang. Bukannya habis tapi tak cukup.
tak cukup daripada macam tak habis, tak tahu mana nak dihabiskan, akhirnya tak cukup sampai tak boleh nak bangun belum menjahit tu. Okey. Kena buat pre-order Kena lah buat waktu pre-order. tu. Itu je. Zaman 14 tahun dah ada pre-order waktu tu. Wow. Okey, kalau sekarang ni zaman viral, dahulu saya fikir kekuatannya bagi seorang peniaga itu adalah jaringan maknanya nak mengembangkan perniagaan. Daripada seseorang ni pergi ke orang ni, dan akhirnya alhamdulillah cara itu berjaya pada ketika itu. Rezeki satu perkara. Yang keduanya adalah dalam banyak-banyak yang dilalui itu, pernah atau tidak merasakan macam nak putus asa? Sewaktu terutama sekali bila sedang menghadapi cabaran, dan apa antara mungkin cabaran yang memang sampai sekarang lah menjadi satu pegangan lah kepada Puan Hajah sendiri? Soalan tu memang selalulah ditanyakan kepada saya. Ya. Sehinggalah tahun 2020. Saya jawab, saya rasa macam saya tak pernah ada cabaran. Saya rasa sebenarnya cabaran tu saya dah lalu dengan tanpa rasa itu cabaran. Saya jatuh, saya bangun. Saya jatuh, bangun. Tapi jatuh tu saya bukan rasa cabaran. Sebab sebelum saya membangunkan Siti Khadijah, saya pernah jatuh terduduk. Satu keluarga pernah jatuh terduduk. Dan nama suami pun masuk dalam insolvensi kan. Waktu itulah rasa kejatuhan yang paling teruk dalam kehidupan. Dari situlah saya bangkit membangunkan Jenama Siti Khadijah. Jadi jatuh-jatuh sikit tu saya rasa bukan cabaran lah. Sehinggalah tahun 2020 bila COVID melanda, itulah cabaran yang paling kritikal, yang antara hidup dan mati lah. Sebab masa tu kita ada 43 butik dan kesemua butik kena ditutup. Kena ditutup. Tak boleh dibuka langsung. Bayangkan sumber pendapatan, sumber penjualan kami 90% adalah butik, 10% daripada online. Jadi apabila tutup 90%, mana nak bayar gaji staf yang ada waktu itu dalam 200 lebih orang, dengan segala pinjaman-pinjaman, dengan segala kena bayar kan. Jadi waktu itu adalah saat yang rasa boleh bangkit balik ke tak ni. Tamparan hebat yang orang tak tahu. Ya. Orang tahu hebatnya kita je selepas hasil itu. Jadi kalau bolehlah Puan kongsikan, apakah sumber inspirasi yang buat Puan tak berputus asa tu? Mungkin ada insan di sebaliknya. Okey, apabila saya kata saya macam tak ada sangat cabaran, bukan kata tak ada cabaran, tapi cabaran tu saya anggap macam bukan buat saya terus jatuh duduk menangis, meratap, duduk ucu katil semua kan. Tapi saya anggap itu satu untuk saya bangkit balik. Jadi kekuatan untuk bangkit balik itu adalah keluarga saya. Terutama apabila suami saya lah yang saya ceritakan kenapa waktu jatuh kan. Suami yang bekerja, pendapatan tetap, apabila mengambil keputusan untuk berhenti kerja, dan perniagaan tak berjaya. Perniagaan masa tu tak adalah training khusus usahawan tu usahawan ni, waktu itu tak ada kan. Jadi ada, bukan kita nak salahkan partner, bukan nak salahkan ekonomi waktu itu, tapi mungkin ada kekurangan daripada pihak suami untuk nak terus meneruskan perniagaan tu tak berjaya. Dan apabila beliau dalam keadaan macam tu, saya terpaksa bangkit. Bila saya bangkit tu, beliau pula menjadi sumber kekuatan kepada saya. Okey. Saling melengkapi. Betul. Kerana itulah kita belajar untuk yang awal ini, mana keluarga dan orang tersayang menjadi pelengkap dan juga kekuatan kita. Tetapi kalau tadi sebut 2020, zaman yang boleh katakan sangat sukar dan mencabar, dan bagaimana ia menjadi satu turning point juga kepada Puan Hajah untuk terus ke hadapan lagi selepas itu. Kita akan kongsi seketika nanti. Ya, betul. Jadi kita nak berehat seketika dan kembali lagi selepas ini. Okey, baik. Kembali dalam Iris Wanita. Kita nak sambung kisah inspirasi kita bersama dengan Puan Hajah Fazilah pada waktu ini, pengasas Jenama Siti Khadijah. Dan kita tadi ada sebut, mana Puan ada sebut, 2020 adalah detik yang paling mencabar di antara tahun-tahun yang sebelumnya. Dan pada waktu yang sukar, nak menjaga ramai kaki tangan, ada 43 cawangan pada ketika itu. Jadi selain daripada keluarga yang menjadi kekuatan, apa yang membuatkan Puan Hajah sendiri rasa macam tak boleh berhenti, kena lakukan sesuatu supaya lebih ke depan,
macam tindakan tu perlu segera juga kan untuk menyelamatkan semua keadaan. Ketika itu semua orang panik, bukannya hanya Siti Khadijah kan. Sebelum pandemik pun seperti saya kata tadi, ada cabaran-cabaran kecil tu sebenarnya itu sudah mengajar untuk kami menghadapi cabaran yang lebih besar. Contoh kalau cabaran kecil tu waktu brand 2014 lebih kurang macam tu, brand Siti Khadijah ni dia dah macam stagnan. Jadi waktu itu anak saya yang belajar marketing advertising, master daripada overseas, dia dah masuk dan dia membangunkan Siti Khadijah lah, membangunkan terus jenama tu ke peringkat yang lebih tinggi lagi. Tapi bila bercerita balik tentang pandemik ni, apabila 10% ni tak cukup lah untuk orang kata untuk kita nak survive untuk semua kaki tangan dan membayar segala kemudahan yang kita ada. Kita terpaksa berfikirlah, bukan saja kami sekeluarga walaupun board of directornya antara kami keluarga, tapi kaki tangan dari management levelnya sampai ke bawah terpaksa berfikir secara drastik lah macam mana nak selamatkan company dan macam mana nak selamatkan periuk nasi masing-masing lah kan. Waktu itu 10% daripada jualan online tu terpaksa kita tingkatkan. Waktu itulah kita wujudkan program, sebab waktu itu kita terpaksa juga mengurangkan kaki tangan mana yang perlu bekerja dari rumah, yang subsidiah daripada government masa tu kan. Jadi ada yang menarik diri. Jadi waktu itu kita wujudkan program Sri Kandi, iaitu dropship. Kalau dulu kita panggil personal shopper lah, kepada kaki tangan yang dah tak bersama kami. Dari situlah mulanya dropship tu, dan sampai sekarang dia berkembang, memberi manfaat kepada orang lain lagi. Maknanya membina perniagaan kepada individu-individu di luar sana, bukan saja kepada kaki tangan tapi kepada orang-orang luar yang mula nak berniaga tanpa modal yang besar. Maknanya ada hikmah di sebalik kejadian yang berlaku lah. Saya tertarik dengan satu tagline. Nampak ringkas saja kan, nampak biasa saja, tentang tagline Telekom Siti Khadijah, iaitu nak mak teringin nak pakai Telekom Siti Khadijah. Saya betul-betul nak tahu siapa yang menginspirasikan idea itu, dan tanpa model sekalipun, tetapi tagline itu sangat dekat dengan hati kata-kata saja yang keluar. Siapa yang usulkan tu dan macam mana boleh dapat idea tu? Itu adalah dia panggil copywriting tu daripada anak saya yang bahagian marketing tadi tu lah kan. Memikirkan sesuatu yang berbeza dan apa yang dekat dengan jiwa kita. Telekom kita tahulah untuk wanita kan, dan sebenarnya mak-mak ni target marketnya adalah mak-mak ni lah, mak ni yang suka bertelekong, macam umur saya kan, suka tukar telekong baru, bukannya nak tukar tudung baru, buat kasut baru, beg baru tak, tapi nak telekong baru. Jadi mak ni akan rasa masa tu kita tak banyak lagi butik, tak ada seluruh Malaysia. Jadi ada kekangan kepada ibunda-ibunda ni, ibu-ibu ni untuk mendapatkan telekong. Jadi yang menjadi mangsanya adalah anak-anak. Jadi anak-anak ni lah dia akan berbisik lah, berkata-kata ataupun kata kawan mak ada, jadi saudara mak ada telekong. Jadi mak ni macam teringin lah pula kan. Jadi di situlah tercetusnya copywriting Telekom Siti Khadijah tu. Dan ramai juga yang kata kat saya pandai beremosi. Yalah, selain pada kita bermain dengan emosi tu, sebenarnya kebaikan kepada billboard tu adalah kalau tak beli telekong pun sekurang-kurangnya ingat emak. Betul lah Di kan? sebaliknya Di sebaliknya mak tu akan teringat mak. Tapi kalau dah lalu banyak kali kat bawah tu, tak beli berdosa pula rasa kan. Tapi sekurang-kurangnya ingat mak. Lama tak telefon mak, lama tak jumpa mak. Jadi ada serampang dua mata lah orang kata billboard tu kan. Sentuhan kasih sayang ibu kat situ. Benar. Anak dan ibu lah. Anak dan ibu. Okey, dan apabila menyebut juga di awal tadi berkaitan dengan di sebalik apa yang dilakukan, akhirnya manfaat itu bagaimana diberikan juga kepada
anak-anak buah, kaki tangan dan sebagainya di atas kejatuhan yang pada tahun 2020. Dan di sebalik semua yang berlaku itu, saya nampak bahawasanya peranan Siti Khadijah sendiri sebenarnya bukan setakat untuk membantu kaki tangan itu saja. Tapi sebelum tu malah membantu para suri rumah untuk menjana pendapatan dan sebagainya. Dia dah menjadi satu perkara yang biasa buat jenama itu sendiri. Dan di sebalik semua itu, bagaimana sebenarnya penting untuk seseorang individu ataupun perusahaan itu untuk mengembalikan juga kepada masyarakat atas kejayaan yang dicipta. Kebanggaan bila orang tanya saya tentang kejayaan, bila definisi kejayaan ni subjektif kan. Tapi kejayaan bagi saya adalah bermulanya tahun 14 tahun yang lalu dengan antara ibu-ibu tunggal yang saya panggil untuk bekerja sebagai tukang jahit. Dan mereka ada lagi sampai sekarang. Maknanya dah 14 tahun, 13 tahun bersama kami kan. Dan itu adalah keutamaan Siti Khadijah. Siapa nak jadi tukang jahit, kita akan bangunkan skill tu dan bekerja bersama Siti Khadijah lah sebagai tukang jahit. Saya panggil mereka tu jari jemari emas. Dan mereka ni adalah penyumbang yang di belakang tabir yang orang tak nampak. Biasanya kalau kita tengok tukang jahit ni dimonopoli oleh bukan daripada orang tempatan. Itu adalah fenomena biasa di negara kita. Kita ambil import. Tapi saya ada satu prinsip yang saya harus beri prioriti kepada warga negara kita. InsyaAllah. Jadi apa pun kita harapkan semua mendapat banyak sebenarnya inspirasi daripada apa yang dikongsikan oleh Puan Hajah tadi, mana kita boleh berjaya. Kalau apa jua cabaran yang mendatang, jatuh bangkit semula kali-kali. Ya, betul. Itu yang paling penting sebenarnya. Banyak sangat-sangat manfaat hari ini sebenarnya perbincangan kita. Dan mungkin yang kita tak pernah nampak pun cabaran di sebalik sebuah kejayaan ya. Jadi kita harap sangat penonton di luar sana dapat manfaatkan perbincangan kita pada hari ini dan menjadi sumber inspirasi untuk kita terus kekal bangkit dan semangat setiap hari. Terima kasih banyak Puan dengan dapat bersama pada waktu ini. InsyaAllah kita akan bawakan lebih banyak lagi kisah inspirasi untuk episod kita yang akan datang. Okey, kita jumpa lagi insyaAllah. Saya Hani Hamid. Saya Zaid Kirana. Assalamualaikum semua. Jumpa lagi. Assalamualaikum.